Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah saya Hasan Husaini bin Mahmud bersama ahli kumpulan iaitu Muhammad Amin Syafiq bin Abu Bakar insya-Allah akan uh, membentangkan iaitu tajuk presentation kami peranan Majlis Agama Islam Negeri dalam pentadbiran hal ehwal Islam di Malaysia. Okay, next slide. Okey, sebelum kita terangkan dengan lebih lanjut tentang peranan Majlis Agama Islam Negeri, nak ceritakan serba sedikitlah tentang sejarah Majlis Agama Islam dulu. Jadi, pemisahan kuasa Majlis Agama Islam. Jadi, pada tahun 1988, beberapa institusi seperti Mahkamah Syariah, Jabatan Mufti dan Pentadbiran Agama Islam diletakkan di bawah Majlis Agama Islam. Namun, selepas tahun 1998, Majlis Agama Islam telah pun dipisahkan. Jadi, tujuan pemisahan ini adalah untuk memberikan identiti dan kedudukan tersendiri setiap institusi pentadbiran Islam. Jadi, setiap negeri dan wilayah memisahkan kuasa Majlis Agama Islam kepada 3 pihak berkuasa bebas, iaitu Majlis Agama Islam, Jabatan Mufti dan juga Mahkamah Syariah. Okey, Majlis Agama Islam. Jadi Majlis Agama Islam ni merupakan salah satu institusi yang ditubuhkan di Malaysia untuk membantu Yang di-Pertuan Agong dalam menguruskan pentadbiran Islam serta menasihati YDPA mengenai hal ehwal Islam di Malaysia. Jadi setiap negeri di Malaysia ni mempunyai majlis agama Islam yang tersendiri dan setiap daripadanya mempunyai nama yang berbeza. Jadi majlis agama Islam ni lagi dipecahkan mengikut daerah-daerah dalam setiap negeri di Malaysia yang dikenali sebagai pejabat agama Islam daerah. Jadi beberapa jawatan kuasa dibentuk bagi membantu majlis menjalankan tugas seperti jawatan kuasa pentadbiran atau perkhidmatan dan pembangunan, jawatan kuasa pendidikan dan pelajaran, jawatan kuasa masjid dan kemasyarakatan, jawatan kuasa Baitul Mal ataupun zakat, jawatan kuasa penguatkuasaan dan pendakwaan dan juga jawatan kuasa penyelidikan. Jadi peruntukan Majlis Agama Islam Negeri. Jadi setiap negeri di Malaysia mempunyai peruntukan mengenai Majlis Agama Islam dalam enakmen pentadbiran Islam setiap negeri di Malaysia. Contohnya seperti peruntukan dalam enakmen pentadbiran Islam negeri Perak, Pahang, Selangor dan Johor. Contoh peruntukan mengenai penubuhan Majlis Agama Islam Negeri adalah seperti di peparaian berikutnya. Jadi penuntukan bagi Majlis Agama Islam Johor iaitu Enakmen 16 tahun 2003, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 20032 bahagian 2 Majlis Agama Islam Negeri Johor. Iaitu Fasal 4 Penubuhan Majlis yang mana nombor 1, maka hendaklah ada suatu badan bernama Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Nombor 2, apabila seksyen ini mula berkuat kuasa, Majlis Agama Islam Negeri Johor yang wujud sebelum permulaan kuat kuasa untuk itu menurut kuat kuasa enakmen terdahulu hendaklah disifatkan sebagai majlis yang disebut dalam subsection -1. Yang kedua, peruntukan Majlis Agama Islam Negeri Pahang iaitu di Enakmen 3 tahun 1991, Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Pahang 1991, bahagian 2 Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang iaitu Seksyen 4 Penubuhan dan Pemerbadanan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Nombor 1, maka adalah dengan ini ditubuhkan suatu pertubuhan perbadanan bernama Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang kekal turun-temurun dan boleh mendakwa dan didakwa atas namanya dan tertakluk kepada
Dan bagi maksud enactment ini, boleh membuat kontrak dan boleh memperolehi, membeli, mengambil, memegang dan menikmati apa-apa jenis harta ambil alih dan tak alih, dan boleh memindah hak, menyerah balik, memulangkan, menggadai janji, memindah milik atau dengan cara lain, melupuskan atau membuat apa-apa urusan mengenai apa-apa harta alih atau harta tak alih, atau apa-apa kepentingan mengenainya yang terletak hak pada majlis mengikut apa-apa syarat yang majlis fikirkan patut. Yang kedua, apabila sahaja mula berkuat kuasa bahagian ini, Majlis Agama Islam dan Adat Urusan Melayu Pahang yang wujud menurut Seksyen 5 Enactment 1982 hendaklah disifatkan sebagai badan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 1. Yang seterusnya, perontakan Majlis Agama Islam Selangor. Enactment 1 tahun 2003, Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 bahagian 2 Majlis Agama Islam Selangor, yang mana fasa 4 tentang penubuhan majlis, yang mana maka hendaklah ada suatu badan bernama Majlis Agama Islam Selangor untuk membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Apabila seksyen ini mula berkuat kuasa, Majlis Agama Islam Selangor yang wujud sebelum permulaan kuat kuasa itu, menurut kuasa enactment terdahulu hendaklah disifatkan sebagai majlis yang disebut dalam subsection -1. Jadi kita teruskan dengan peranan Majlis Agama Islam Negeri. Jadi setiap Majlis Agama Islam di setiap negeri ini mempunyai peranannya masing-masing dalam mentadbir. Jadi setiap majlis akan mempunyai beberapa badan di bawah majlis bagi menguruskan hal-hal agama Islam yang tersendiri dengan mengasingkan kerja-kerja tanpa percampuran. Jadi paparan seterusnya akan menceritakan peranan-peranan Majlis Agama Islam negeri, terutamanya di negeri Johor sebagai contoh. Peranan Majlis Agama Islam Johor. Yang pertama, fungsi awal Majlis Agama Islam Johor iaitu untuk menguruskan hal ehwal agama, memberi khidmat nasihat mengenai adat istiadat raja, memberi pendidikan kepada kerabat diraja dan juga menguruskan kebajikan masyarakat Islam. Manakala fungsi utama Majlis Agama Islam Johor pula ialah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf, menguruskan dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal, dan juga mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Dan seterusnya, jabatan-jabatan di bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Yang pertama adalah Lembaga Zakat Negeri Johor, yang kedua Jabatan Wakaf Negeri Johor, yang ketiga Baitul Mal Negeri Johor, dan yang terakhir adalah Asnaf Negeri Johor. Okey, jadi Lembaga Zakat Negeri Johor ni ditubuhkan pada tahun 1957 dengan nama Nakib Az-Zakat. Ditukar kepada Jawatan Kuasa Zakat dan Fitrah pada tahun 1962, lalu diletakkan di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan berkuat kuasanya Enactment Pentadbiran Islam tahun 1978 dan Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Jadi fungsi utama Lembaga Zakat Negeri Johor ini adalah untuk memungut zakat dan fitrah daripada orang Islam di negeri Johor, dan yang kedua adalah untuk mengagihkan wang kutipan zakat dan fitrah kepada asnaf yang telah ditentukan. Lembaga Zakat Negeri Johor. Antara aktiviti yang Lembaga Zakat Negeri Johor sediakan adalah seperti penyediaan takwim program tahunan fitrah, pelantikan dan pentaulihan amil, kempen kesedaran zakat, ceramah dan taklimat berkaitan dengan zakat, kutipan zakat, dan akhir sekali adalah penyediaan laporan aktiviti tahunan. Jadi jabatan yang kedua adalah Jabatan Wakaf Johor, yang mana ditubuhkan pada tahun 1313 Hijrah bersamaan dengan 1865 Masihi, yang mana ditakbir oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor pada awal penubuhannya,
sebelum diserahkan kepada State Secretary of Johor dalam urusan takbir dan pemegang amanah. Jadi akhir sekali diserahkan kepada Jabatan Agama Islam di bawah pengurusan Yang di-Pertua Jabatan Agama Islam Johor dan ditempatkan di bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan kuasa enakmen Pentadbiran Agama Islam Johor 1978-2003. Jadi fungsi utama Jabatan Wakaf Johor ini adalah untuk mengurus, mentadbir dan menjaga kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Jadi sebagai pemegang amanah harta-harta yang diwakafkan oleh umat Islam untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi bidang-bidang kuasa Jabatan Wakaf Johor adalah untuk mentadbir harta-harta wakaf, mendaftar harta-harta wakaf dan yang seterusnya mengurus harta-harta wakaf yang mana diwakafkan oleh umat Islam. Kita sambung pembentangan dengan isu semasa, iaitu peranan Majlis Agama Islam Negeri pasca pandemik. Antara peranan Majlis Agama Islam dalam setiap negeri di Malaysia adalah untuk menyalurkan bantuan berbentuk keuangan. Sebagai contoh, Majlis Agama Islam Selangor atau singkatannya MAIS bertindak dalam mendepani cabaran ketika pandemik. Dengan cara inisiatif yang dibangunkan oleh MAIS telah berjaya mengumpul hasil sebanyak RM123,725.67 termasuk kutipan dari Perbadanan Wakaf Selangor iaitu PWS sebanyak RM40,000 dan sumbangan daripada warga MAIS sendiri sebanyak RM62,621.33 Sasaran sumbangan ini adalah individu dan keluarga terjejas, khususnya warga miskin, pegawai barisan hadapan, dan tidak juga dilupakan institusi pendidikan seperti madrasah tahfiz dan pihak institusi pengajian tinggi. MAINJ iaitu Majlis Agama Islam Negeri Johor juga menyalurkan bantuan sebanyak RM416,300 barang keperluan asas kepada orang asli dan RM3.6 juta kepada yang hilang punca pendapatan. Yang seterusnya, agensi lembaga zakat dalam membantu golongan asnaf pasca pandemik. MAIS menerusi agensi lembaga zakat Selangor juga bertindak dalam memainkan peranan mereka pasca pandemik COVID-19 ketika ini. RM232.2 juta telah disalurkan khususnya untuk individu, keluarga, mahasiswa, petugas barisan hadapan, hospital dan sebagainya. MAINJ menyumbangkan RM100,000 kepada peniaga-peniaga kecil asnaf. Seterusnya ialah ini merupakan contoh bantuan yang telah sumbangan dana dari MAIS dan syarat-syarat penerima bantuan asnaf daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Seterusnya, antara peranan lainnya adalah penetapan SOP baharu bagi pelaksanaan ibadah. Majlis Agama Islam di seluruh negeri di Malaysia telah menetapkan SOP dan peraturan-peraturan baru berkaitan pelaksanaan aktiviti keagamaan seperti solat khususnya. Majlis Agama Islam bagi setiap negeri akan mengarahkan agensi di bawahnya iaitu Jabatan Agama Islam bagi setiap negeri untuk menjalankan tugas mereka sebagai pelaksana dasar yang diputuskan oleh Majlis Agama Islam itu sendiri. Di antara contoh SOP yang kita dapat lihat pada waktu sekarang ni adalah seperti kapasiti jemaah yang hadir berdasarkan kapasiti masjid atau surau atau separuh daripadanya. Seterusnya, memakai pelitup muka, wajib mengimbas QR code dan MySejahtera di pintu masuk utama masjid atau surau, membawa sejadah sendiri dan yang terakhir sekali,
jemaah yang dibenarkan diambil kira dari segi umur dan mestilah warga negara Malaysia sahaja. Bergerak kepada persoalan sejauh manakah efektif Majlis Agama Islam negeri ini terhadap hal ehwal Islam di Malaysia. Peranan Majlis Agama Islam negeri sangat efektif dalam memastikan hal ehwal agama Islam sentiasa dipelihara dan tersusun. Ianya dapat dilihat dalam beberapa contoh di bawah. Yang pertama, peranan MAIN iaitu Majlis Agama Islam Negeri dalam mengagihkan zakat menerusi agensi-agensi yang ditubuhkan dapat membantu golongan asnaf yang telah dikenal pasti dalam perkara kehidupan yang menjurus kepada pengurangan kadar kemiskinan di Malaysia. Yang kedua, kepelbagaian program yang telah disusun atur oleh MAIN memenuhi kehendak dan keperluan asnaf. Sebagai contoh, MAIN J dengan kerjasama unit Ukhuwah melaksanakan beberapa program seperti Majlis Iftar Ramadan, sambutan Hari Raya dan kursus-kursus bersiri seperti pemantapan akidah saudara kita, kursus pengurusan jenazah dan kursus penyembelihan. Golongan mu'alaf juga tidak dilupakan dan diabaikan. Agensi di bawah MAIN J aktif dalam menjalankan aktiviti seperti kelas pengajian fardu ain, pengajian akidah, akhlak Al-Quran dan lain-lain lagi, dengan harapan mu'alaf-mu'alaf tersebut mendapat kefahaman dan pendidikan yang mencukupi untuk menjadi seorang Muslim yang baik dan dapat beramal dengan amalan-amalan Islam. Ketika pandemik, Majlis Agama Islam juga tidak leka dalam menyampaikan segala keperluan dan bentuk bantuan sama ada dari segi kewangan atau keperluan harian. Tindakan ini diambil bagi meringankan beban mereka yang susah dalam mendepani cabaran pandemik ketika ini. Bergerak kepada isu dan contoh kes yang berkaitan dengan Majlis Agama Islam. Yang pertama adalah kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Lina Joy iaitu perayu merupakan seorang yang asalnya beragama Islam, telah meninggalkan Islam dan memeluk agama Kristian. Memohon untuk menukar namanya kepada nama Lina Joy di Jabatan Pendaftaran Negara. Perayu memohon kepada JPN untuk memadamkan nama Islam dari KP-nya. Tapi KPPN iaitu Ketua Pengarah Pendaftaran Negara berpendapat bahawa permohonan memadamkan nama Islam hanya boleh dipertimbang jika ianya disokong oleh perintah Mahkamah Syariah. Jadi perayu dia macam tak puas hati, jadi dia memfailkan saman untuk mencabar keputusan KPPN. Namun samannya ditolak oleh Mahkamah Tinggi kerana keputusan KPPN atau JPN tidak mencabul hak asasi kebebasan beragama perayu seperti yang dijamin di bawah 11/1 Perlembagaan Persekutuan. Jadi perayu dia pergi ke Mahkamah Rayuan untuk membuat rayuan, namun pihak Mahkamah Rayuan juga turut menyebelahi JPN, antaranya kerana persoalan keluar atau tidaknya seseorang dari agama Islam adalah persoalan yang berkaitan dengan undang-undang Islam, dan oleh kerana itu disebabkan JPN tidak berkelayakan untuk memutuskan perkara itu, dan bagi mengelakkan risiko ia memadamkan nama Islam dengan secara salah, maka adalah wajar dan munasabah bagi JPN mengamalkan dasar yang memerlukan penentuan oleh pihak berkuasa agama sebelum mengambil tindakan memadamkan perkataan Islam dari KP seseorang Muslim. Jadi kes ni dia mendapat Lina Joy ni dia mendapat kebenaran untuk pergi ke Mahkamah Tinggi juga. Tapi Mahkamah Tinggi pun dia tolak rayuan Lina Joy ni atas alasan seperti mana yang dikemukakan oleh Mahkamah Rayuan. Kes seterusnya, kes kedua iaitu kes Rusliza Ibrahim lawan Majlis Agama Islam Selangor. Isu kes dia adalah
sekiranya seorang kanak-kanak perempuan dilahirkan luar nikah, bapanya sahaja seorang Muslim tetapi ibunya penganut agama Buddha dan tidak pernah memeluk agama Islam, dididik dan dibesarkan oleh ibunya sehingga ibu meninggal dunia, adakah dia seorang Muslimat? Okay. Jadi dalam isu ini, mahkamah telah memutuskan pada permulaan kes, Rosliza memohon Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk membuat deklarasi bahawa dia adalah seorang bukan Islam. Tapi Mahkamah Tinggi menolak permohonan dia. Seterusnya dia pergi ke Mahkamah Rayuan untuk merayu, tetapi Mahkamah Rayuan juga sependapat dengan Mahkamah Tinggi. Dia berasaskan keterangan bahawa Ibrahim dan Yam Ah Moy telah berkahwin dan Rosliza adalah anak sah taraf. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan sebenarnya tersilap menyatakan Rosliza adalah originally iaitu pada asalnya menganut agama Islam dan mahu keluar dari Islam. Sebaliknya, Rosliza merupakan seseorang yang tidak memeluk Islam sejak awal lagi. Jadi kes ni dia bukan kes keluar Islam atau murtad. Jadi Ketua Hakim Negara pada ketika itu Tengku Maimun Tuan Mat, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Rosliza bukanlah seorang Muslim dari lahir kerana ketiadaan bukti yang mencukupi untuk membuktikan perkara itu. Okay. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan bagi pihak cadangan bagi tajuk ini adalah yang pertama, pihak Majlis Agama Islam bagi setiap negeri haruslah sentiasa bebas daripada sebarang campur tangan pihak luar dalam menyelesaikan sesuatu perkara yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Yang kedua, mengenal pasti dengan lebih mendalam dan meluas terhadap golongan-golongan keluarga miskin dan yang setaraf agar kebajikan mereka dapat dipelihara sentiasa. Yang ketiga, melatih dan merekrut tenaga muda agar dapat menjadi seorang yang pakar terhadap hal ehwal Islam di Malaysia. Dan yang keempat, memperbaiki dan menambah baik segala kekurangan dan kelompongan yang ada dalam sesebuah agensi atau majlis agama Islam itu sendiri. Jadi rumusan dari pembentangan ini antaranya adalah yang pertama, Majlis Agama Islam setiap negeri memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan hal ehwal pentadbiran Islam di negeri tersebut berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah seharusnya MAIN iaitu Majlis Agama Islam Negeri dalam setiap negeri tidak dicampuri oleh kuasa luar kerana ia akan menjejaskan mutu dan nama baik agama Islam. Yang ketiga, golongan asnaf dan golongan mu'alaf sentiasa terpelihara dan diberikan keperluan yang mencukupi dan tidak akan dipinggirkan kerana mereka merupakan tanggungjawab pihak Majlis Agama Islam Negeri tersebut. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.